السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, wayassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami semua, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini orang yang ahli dalam Al-Quran, orang yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, juga orang-orang yang meminta daripada kami untuk doa kepada mereka, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Kau hebahkan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau hebahkan, yang Kau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat 36 ayat 228. Muka surat 36 ayat 228. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Tajuk kita hari ini ialah Al-Mutallaqat. Al-Mutallaqat, ayat yang ke-228 tu, iaitu isteri-isteri
yang diceraikan dalam iddah. Dia panggil mutallaqat. Mutallaqat. Kalau seorang kita panggil mutallaqah. Mutallaqah seorang. Kalau ramai mutallaqat. Tanda dia ramai ada akhir dengan akhir tu alif ta. Alif ta tu ditambah. Ditambah untuk menunjukkan ramai. Dan kedudukan dalam ayat ini dia sebagai tajuk lah, sebagai subjek. Ataupun kita panggil mubtada. Tanda dia mubtada, subjek ialah dia baris depan. Subjek ni dia kena baris depan, dia tak boleh baris atas, tak boleh baris bawah. Jadi wal mutallaqatu, jadi wanita-wanita yang diceraikan itu, dia kena buat apa? Wanita ni kena buat apa? Allah sebut yatarabbasna. Na tu tak ada alif tu makna perempuan. Yatarabbasna. Mereka yakni wanita-wanita tersebut, isteri-isteri yang diceraikan tersebut, dia kena menahan bi anfusihinna, dengan pilihan diri dia sendiri. Dia tak boleh, dia tarabbasna ni dia tak boleh kahwin dengan orang lain, tak boleh, dia dalam iddah lagi, dia masih lagi hak suami tersebut. Berapa lama? Salasata, 3 quru, 3 kali suci, 3 kali haid. Okey. Ini hukum ataupun tempoh orang yang wanita-wanita yang diceraikan, yang ditolak, mutallaq. Dia sendiri kena jaga diri dia. Dia sendiri kena jaga diri dia. Orang lain tak ada hak. Sama orang lain boleh beri nasihat. Dari mana kita kata dia sendiri? Perkataan ya tarabbasna itu rujuk kepada diri dia, diri isteri yang diceraikan itu. Bi anfusihim, dia kena tahu hukum-hukum lah. Di sini kena tahu hukum. Dia tak boleh tipu. Dia tak boleh tipu, dia tak boleh nak elak, nak buat helah dan seumpamanya. Allah akan ambil kira setiap perkara yang dia buat itu. Dia kena jaga sendiri. Satu. Yang kedua, wala yahillu, dan tidak halal. Tidak halal ni tidak boleh. Tak boleh. Kalau dia buat juga dosa. Tidak halal. Mana tidak halal maknanya haram lah. Haram mana tidak halal, lawannya haram. Lahunna, bagi semua wanita-wanita yang dicerai. Lahunna maknanya kita boleh bawa balik al-mutallaqat tu. Wala yahillu lahunna ay lil mutallaqat ay yaktumna, dia sendiri menyembunyikan. Dia sembunyi apa? Ma khalaqa. Ma tu bayi. Bayi, benih. Ma tu. Khalaqallah, yang Allah telah cipta. Anak kita yang ada dalam perut isteri itu sebenarnya khalaqallah. Bukan kita pandai-pandai buat. Allah yang cipta. Kita nampak di situ. Ma khalaqallah, dan Allah letak, Allah buat, dia letak kat mana? Fi arhamihinna, di dalam rahim wanita-wanita tersebut. Maknanya setiap bayi yang ada, janin yang ada dalam perut ibu tu sebenarnya khalaq Allah. Kita nampak sini kan. Kita kata pandai dia nikah bulan anak selalu kan. Sebenarnya dia pandai tak pandai pun Allah yang buatnya. Cuma kebetulan Allah bagi ke dia, bolehlah. Ada Allah tak bagi pun kan, nikah pun kahwin pun Allah tak khalaqa. Jadi tidak halal bagi wanita-wanita tersebut menyembunyikan apa yang Allah cipta dalam rahim mereka. Maknanya kalau masa dia bercerai itu ada benih, ada janin dengan suami yang berpisah itu, dia tak disembunyikan. Itu syarat iman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau dia sembunyi,
dia tak beriman kepada Allah dan tak beriman pada akhirat. Sebab tu dia kata gini, in kunna tu wanita tersebut. Jika wanita-wanita kunna tu, nun tasdid tu menunjukkan wanita. Jika wanita-wanita yang dicerai itu yu'minna, nun tu tasdid tu rajak pada wanita, bukan pada taukid. Ada nun taukid, ada nun muannas. Ni nun muannas. In kunna wanita, yu'minna, nun tu pun wanita. Jika wanita-wanita ataupun isteri-isteri yang diceraikan itu beriman billah dengan Allah, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Maknanya kalau sesiapa yang sembunyikan benih ataupun janin yang ada dalam perut dia, lepas dia pisah, dia kahwin dengan orang lain contohnya, maka janin itu dia kata janin suami yang baru, maka dia telah melakukan benda haram dan dia melibatkan iman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Sebab itu syarat. Jika beriman dengan Allah, kita boleh ambil in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir la yahillu lahunna ayat. Kita boleh tak depah tu ayat tu kalau kita nak susung, tak salah. Tapi Quran dia susung macam ni kerana kepentingan halal, kepentingan hukum tu. Boleh Allah buat gini, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir la yahillu lahunna. Dia tak akhir. Dari sudut bahasa Arab tak salah, kan? Tak salah. Tapi Allah susung itu mengikut kepentingan. Kalau dia susung in kunna yu'minna billah dulu, maknanya perkara ini dia nak cerita tentang iman. Dia tak nak cerita pasal halal haram. Tetapi dalam isu ni dia tak nak cerita tentang iman, tetapi nak cerita tentang halal tak halal itu, maka dia didahulukan wala yahillu. Walau bagaimanapun ia berkaitan dengan iman seseorang, isteri yang diceraikan itu. Habis itu. Wa bu'ulatuhunna, bu'ulah ni nak gelaran kepada suami suami bekas suami dalam iddah, dia panggil bu'ulatun. Dia tak panggil zauj. Zauj suami dalam tempoh iddah dia panggil bu'ulah, dan dikaitkan dengan isteri itu. Bu'ulatuhunna ahaqqu, lebih berhak, biraddihinna, dengan merujuk kembali akan wanita. Biraddihinna ada 3 kalimah tu, bi dengan rad ni rujuk, rad ni ambil balik. Hinna akan isteri yang dicerai itu sebelum habis iddah, sebelum habis iddah, 3 quruk, 3 kali suci itu. Itu pun dengan syarat. Kalau nak ambil balik tu dengan syarat. Syarat dia apa? In aradu, jika mereka, aradu ni ramai suami-suami tu, jika suami bu'ulah tu lah, dia nak islahat, dia nak berubah. Islah ni nak jadi soleh dah. Dulu masa cerai ada isu-isu dia tak boleh nak selesai, tak soleh. Jadi dia nak solehkan balik, nak selesai dengan baik. Maka ketika itu bolehlah dia rujuk balik, dan orang lain tak ada hak pada waktu. Yang paling berhaknya ialah suami, bekas suami itu, selagi dalam iddah lah. Dan dengan syarat kalau dia nak baik. Kalau dia dalam ayat lain, kalau dia rujuk kerana nak menyakiti isteri itu, maka haram. Dia rujuk balik. Dia saja rujuk balik, nak suruh boleh jadi bini dia balik, dia nak khianat, itu tak boleh. Habis itu. Jadi habis itu, walahunna, bagi mereka,
hunna tu wanita tu sebut mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, maka ketika itu bagi wanita-wanita yang telah dirojok kembali itu alaihinna, tanggungjawab mereka seperti sebelum ini. Mithlul ladzi, seperti yang atas mereka. Alaihinna ni tanggungjawab isteri itu kena kembali balik, ataupun semasa iddah tu, dalam iddah tu kalau suami tiba-tiba pergi dia bersama, maka rajuklah tu. Tak, suami gigi tidur duduk dengan suami, automatik rajuklah tu dalam iddah. Jangan lepas 3 kali suci baru pergi tidur, tak boleh lah. Dalam tu dia boleh. Dia boleh pergi. Walir rijali, bagi lelaki ni suamilah, alaihinna ke atas isteri itu darajah satu tingkat kelebihan suami kepada isteri ini, ia qawwam, dia pemimpin. Suami ni qawwam, dia pemimpin rakyatnya, isteri dan anak-anak. Kalau pemimpin tak betul, pemimpin yang bertanggungjawab, kan? Macam kita nak mengundi, kita pilih pemimpin, pemimpin itu bertanggungjawab. Dalam satu ayat, kalau Allah tak terima pemimpin yang dalam niat dia tak sil laksana agama Allah. Ada 2 ayat, surah Al-Imran ayat ayat 85 surah Al-Imran. Kalau orang tu dia nak jadi pemimpin, dalam hati dia niat, saya tak nak laksanakan agama Islam, kan? Maka Allah tak terima pimpinan dia. Maka orang yang memilih dia pun Allah tak terima juga. Bahaya jadi calon dan jadi pengundi ni pun kena berhati-hati. Kita 19 bulan nak mengundi ni, kan? Kalau pemimpin tu dia niat, saya nak jadi YB tapi saya tak nak laksanakan hukum Allah, maka orang itu Allah tak terima sampai bila-bila tak terima. Kalau niat gitu. Dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah SWT. Jadi kalau kita nak jadi pemimpin, nak jadi calon, kena niat nak laksanakan perintah Allah. Tapi kalau tak laksana, itu kerja lain. Kalau tuan-tuan nak rajak ayat 85 surah Al-Imran. Al-Imran. Ada panjang cerita di situ. Jadi kita yang nak mengundi ni pun kena cari orang yang nak laksanakan di bumi ini segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau tidak, kita sama-sama dengan orang itu. Habis itu. Jadi lirrijali alaihin, ulama kata alaihin darajah ni ialah pimpinan, dia sebagai pemimpin. Dalam ayat surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu, suami-suami itu pemimpin ke atas isteri-isteri. Sebab apa dia pemimpin? Pertama, sebab Allah beri darjat pada dia, satu darjat kelebihan. Yang kedua, dia ni tolong isteri makan minum. Dua sebab. Pertama, dia darjat dia tu dah lebih dah sebagai pemimpin. Yang kedua, dia bertanggungjawab nak beri nafkah. Nafkah ni makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Hak paling asas. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Yang paling asas. Maka walil rijali alaihinna, ke atas isteri itu darjat. Darjat itu adalah pemimpin lah, dan tanggungjawab memberi infak. Baik, kalau kita jagalah hukum-hukum ini, kan, kalau kita jaga syarat-syarat yang Allah sebut tadi, tengok Allah tutup tu, wallahu azizun hakim. Ya Allah, ini ayat lengkap, mubtada khabar, subject predicate. Wallahu mubtada, hakim apa ni, aziz khabar. Lengkap ah. Allah itu bagaimana sifat dia? Aziz. Lagi Allah itu sifat yang kedua, hakim. Soalan,
kenapa dalam banyak-banyak nama Allah 99 tu dalam isu ini diambil Aziz dengan Hakim? Tak ambil Wallahu Ghafurur Rahim ke, Wallahu Razzaq ke, Wallahu Ghaffar ke, tak ambil nama-nama lain. Tuan-tuan, bila kita baca satu-satu isu dan ayat itu ditutup dengan nama Allah yang dipilih untuk isu ini, perhatikanlah kepentingannya. Kita tengok di sini. Sekiranya suami isteri rujuk kembali kerana junjung titah perintah Allah, Allah beri dua kepada dia. Dengan aziz Allah, Allah beri izzah kepada dia, kemuliaan. Yang kedua, dengan hakim Allah, Allah beri kepada dia hikmah. Hikmah ni, kalau kita dikurniakan Allah, segala masalah dapat diatasi, segala benda dapat diselesaikan. Jadi kena jaga hukum Allah. Kalau kita main-main dengan hukum Allah, kita tidak ada kemuliaan hidup ni. Kaya macam mana pun tidak dipandang mulia oleh orang. Hebat macam mana pun tak ada hikmah. Kerana kita tolak kehidupan ini dalam bentuk beragama. Cuba tuan-tuan tengok ayat sikit je. Ayat 85 surah Al-Imran. Kita nak terjemah macam mana? Ayat 85 ni berada pada muka surat (61). Firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Itu dia punya isunya. Man ni itlaq. Siapa-siapa, tak kira dia Melayu ke, Cina ke, India ke, siapa ke, itu digelar selagi mana dia dia itu berakal dan nama manusia dipanggil man. Ya betari ni dia cari dengan sungguh-sungguh. Ya betari ni syarat untuk Allah terima kita dengan agama ni kena ada sifat ibtira'. Ibtira' ni mencari secara sungguh-sungguh kehendak Islam, kehendak Allah. Wa man yabtaghi, sesiapa mencari secara sedar dan sungguh-sungguh ghaira, selain ghaira tu al-Islam, selain daripada Islam, apa dia? Dina, agama. Tuan-tuan, kita terjemah agama di sini sebenarnya tak faham, tak nampak. Sebenarnya dina di sini dengan makna cara hidup beragama. Dina ni dia syariat lain. Dina ni ialah agama, yakni cara hidup beragama. Cara hidup sudut ekonomi, politik, sosial, dia panggil din. Kena ikut agama. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup, apa jawab dia? Falan yuqbala minhu, jawapan dia. Maka lan tu makna nanti, masa depan, daripada sekarang sampai bila-bila. Maka tidak sekali-kali diterima daripadanya. Kalau dia ambil cara hidup yang bukan ditunjuk oleh Islam, maka dia tidak terima. Semua amalan dia tu sia-sia, tak diterima. Kalau dia tak terima, akhirat macam mana? Wahuwa, dan dia fil akhirah, di akhirat nanti, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ini. Kalau orang tu tak terima, tiba-tiba dia sebagai ayah, maka anak pun kalau ikut ayah tak terima juga. Kalau dia sebagai pemimpin, dia tak terima, orang yang ikut dia pun tak terima juga. Jadi kena berhati-hati dalam isu-isu kehidupan ini. Baik, apa maslahah di sebalik ini dalam ayat 86 tu? Dia isu ni habis sampai ayat 89 tu. Kaifa yahdillahu, macam mana Allah nak beri hidayah kepada qauman, tanwin,
qauman. Tanwin tu dia panggil tanwin ganti kepada satu kalimah. Qauman, qauma Melayu, qauma Arab, qauma Cina, qauma India. Boleh letak tanwin tu, dia ada satu perkataan yang disembunyikan. Mana-mana kaum Melayu ke, kaum Cina ke, yang sifat dia kafaru, dia ingkar kufur ba'da imanihim, setelah dia beriman. Belah dia beriman, dia tak nak hidup cara agama Islam. Macam mana Allah nak tunjuk orang ni? Allah tak akan tunjuk orang ni. Beriman tapi tolak apa-apa syarat orang beriman. Dalam masa yang sama, wa syahidu, dan dia bersyahadah anna rasulu haqqan, dia terima Nabi itu benar, tapi tak nak juga ikut Nabi. Dan dalam masa yang sama, wa ja'ahumul bayyinat, dia tahu, datang kepada mereka itu bukti-bukti daripada Quran. Bayyinat ini adalah bukti, bayyinah, fakta jelas dalam Quran. Quran cerita belaka, tapi dia tak terima juga. Dia orang Islam, maka orang ini sebenarnya rugi dunia, rugi akhirat. Ulaika jazaohum, mereka wallahu la yahdi alqaumadh zalimin. Allah tidak akan beri petunjuk akan kaum yang zalim. Itu petunjuk tak dapat. Yang akhirat macam mana? Ulaika jazaohum, mereka itu ganjaran mereka nanti di akhirat, anna alaihim, sesungguhnya bahawasanya, alaihim atas mereka, pasti, alaihim tu pasti atas mereka, laknatullah, laknat Allah, setakat laknat Allah, wal malaikah, laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat orang-orang yang beriman di kalangan mereka. Laknat itu khalidina fiha, akan berkekalanlah ia dalam laknat Allah itu. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak diringankan daripada mereka azab. Laknat ni juga dikira azab, ataupun yang dikatakan laknat itu adalah azab, dan tidak diringankan azab. Walahum yuzwarun, dan mereka tidak akan dipandang lagi di akhirat. Kes dia ni kes orang yang tahu benar tapi tak ikut kebenaran, berat dia. Pertama, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, oleh manusia yang beriman. Yang kedua, dia akan diazab. Yang ketiga, kes dia walahum yunzarun, tidak kita istilah apa ni? Kes ditengok semula. Kan? Kes mahkamah ditengok semula. Kita cek, kita panggil apa? Kes ini dibawa semula untuk dicek betul ke tak. Dia tak tengok dah, pakai gitu je. Kes ni berat. Ayat ni turun tentang munafik di Madinah sebenarnya. Munafik di Madinah yang dia beriman pada Allah, tapi dia dalam masa senyap-senyap dia mengkhianati agama Allah, tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia sedar bahawa Nabi itu benar, dalam keadaan dia tahu bahawa yang dibawa oleh Nabi itu benar, Quran itu benar. Gini. Macam mana nak selesai masalah orang ni? Kata Allah, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka itu bertaubat min ba'di zalika, selepas tu. Taubat saja tak cukup. Wa aslahu, dia kena berubah jadi soleh. Maka ketika itu fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni dan akan mengasihi mereka itu. Boleh sesat, tapi kena berubah 100% kembali kepada mengikut agama, beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali balik kepada ayat kita. Maknanya satu ilmu, tuan-tuan bila baca Quran kan, kalau jumpa dengan akhir ayat wallahu azizun hakim, dia kena ada satu ilmu tukar sifat kepada kata terbitan. Kalau aziz, kena tukar ke terbitan jadi apa? Jadi izzah. Aziz, izzah. Hakim, hikmah. Ghafur, maghfirah. Rahim, rahmah. Dia boleh tukar gitu. Kita kena belajar ilmu tukar daripada nama Allah kepada kata terbitan.
Ini dia makna nama Allah itu kekuasaan Allah. Kita dapat apa daripada kuasa Allah? Dapat kata terbitan daripada itu. Kalau aziz Allah dapat izzah. Izzah ni jati diri. Orang jaga agama, dia dapat jati diri. Dia rasa yakin, dia rasa tenang, dia rasa mulia. Perasaan itu akan lahir. Tapi kalau dia langgar hukum Allah, Allah tak beri perasaan mulia ke. Dia rasa serabut, rasa tak tenang, ada duit pun tak rasa selesa. Sebab langgar hukum Allah SWT. Allah tak kurniakan. Itu satu nilai. Hakim, hikmah. Hikmah ni, kalau dapat segala-gala. Para Nabi minta hikmah. Tuan-tuan doalah minta hikmah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83. Nabi Ibrahim minta. Kita baca tiap-tiap kali kita jumpa, kita baca. Apa doa tu? Rabbi habli hukma, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, engkau hebahlah kepadaku hikmah. Yang kedua, wa alhiqni bis salihin, dan engkau masukkan aku sebelum mati bersama dengan orang-orang yang soleh. Sebab orang soleh saja yang berjaya, orang tak soleh tak berjaya. Gitu. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kita semua termasuk orang-orang yang soleh. Okey, kita nak sambung pun masa dah tak ada. Kita berhenti setakat ayat 228, 229 kita sambung insya-Allah. At-talaqu marratan. Tak apalah, sebab kita nak khatam lambat, jadi ada yang berkaitan pergi, tidak jumpa sikit sebanyak, ada juga ilmu lain berkaitan. Jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah kerana nak khatam Quran kita. Allah bagi 20 tahun lagi ke? Dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.